Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung pengajian kitab fiqh manhaji kita dalam jilid yang pertama, bab yang pertama, iaitu at-taharah, iaitu hukum bersuci. Baik. Berdasarkan buku terjemahan Jakim, muka surat 125 untuk kitab bahasa Arabnya, muka surat 27. Muka surat 27. Baik. Kita akan sambung, kita akan tengok. Kita akan sambung untuk bab taharah. Baik. Pertama, kita akan tengok pengertian dulu. Pengertian bersuci itu, bersuci macam kita bincang dalam kuliah lepas, pengertian ni terbagi kepada dua, satu bahasa, satu istilah ataupun syara'an ataupun syarak. Okey, bersuci pada bahasa adalah bersih dan bebas daripada segala kekotoran, sama ada dalam bentuk nyata seperti najis atau bentuk maknawi. Bentuk nyata hissi iaitu seperti najis. Maksud nyata ni kita nampak lah dengan panca indera kita. Kita boleh tengok dengan mata, bau dengan hidung, rasa dengan tangan lah contoh dia kan. Takkan nak rasa dengan lidah najis kan, kita rasa dengan tangan, rasa ada bau kutu ke apa kan. Baik. Atau bentuk maknawi. Maknawi ni najis yang kita tak nampak. Benda apa? Contoh dosa lah, sifat-sifat kecil atau benda yang mengaibkan. Tu adalah satu najis juga. Najis yang maknawi. Baik. Bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor. Maksud bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor. Kita nak bersuci guna air, dan maksud dia apa? Kita lalu air untuk bersihkan sesuatu adalah menghilangkan kekotoran itu pada satu tempat atau badan kita dan sebagainya. Manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Faham maksud dia? Dia ada dua, satu bersuci dengan air, satu bersuci daripada hadas. Bersuci dengan air, benda yang kita nampak. Benda yang kita nampak. Contoh najis lah, kita kena tik ayam ke, kena tik cicak ke, tik burung ke, kita basuh air pakai sabun bagi hilang. Tu sebab kita nak bersih daripada kotoran yang kita nampak tu. Manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Hadas ni, hadas kecil, hadas besar. Maksud bebas tu macam mana? Kita bila hilang benda tu, bila kita bersuci daripada hadas tu, kita boleh buat benda ibadat, contoh solat kan. Contoh kan, bersuci, kalau kita nak solat, kita kena ambil wudu untuk suci daripada hadas kecil. Ataupun keluar mani ataupun haid, untuk bebas daripada najis. Bukanlah najis sebenarnya, dia keluar daripada daripada Allah SWT dalam keadaan berjunub tu, untuk bebaskan daripada keadaan tu, untuk mengharuskan kita beribadah. Baik. Sorry, pangkong tak apa nak okey. Alhamdulillah, baru baik daripada apa orang kata, daripada COVID ni kan. Alhamdulillah, Tuhan bagi rezeki kesihatan lagi. Alhamdulillah. Baik.
bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat. Macam kita kata tadi, bila kita bersuci tu kita boleh solat. Perbuatan yang mengharuskan solat ataupun seumpamanya seperti berwuduk. Berwuduk tu bersucilah, angkat hadas kecil. Apa nama itu? Raf'al hadathil asghar lillahi ta'ala, asghari lillahi ta'ala kan. Sahaja aku mengangkat hadas kecil tunai kerana Allah Ta'ala, ataupun itu wudu lillahi ta'ala, saja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau seumpamanya seperti berwudu pada siapa yang belum berwudu, mandi kepada siapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat. Ini bersuci. Pertama, berwudu bagi orang yang belum berwudu untuk solat. Kedua, mandi kepada siapa yang wajib mandi, seperti orang yang keluar mani, haid dan sebagainya tu lah. Dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat. Kalau kita nak solat, kenalah selain berwudu, kena suci daripada najis-najis hissi, yang nyata, yang kita nampak tu juga. Okey, kita tengok keprihatinan Islam keprihatinan Islam terhadap kebersihan dan bersuci. Baik, Islam sangat prihatin tentang suci dan bersih sebagaimana keterangan yang berikut. Maksudnya prihatin ni, Islam titik berat, ambil berat terhadap kebersihan dan bersuci ni. Pertama, adanya perintah berwuduk. Nak kata pentingnya jaga kebersihan tu, adanya perintah berwuduk daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ni wahai orang-orang yang beriman, maksudnya apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi dua buku lali. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Baik. Dan kat sini kita tengok daripada ayat ni adalah anggota-anggota wajib wuduk. Tempat-tempat yang kita diwajibkan basuh ketika wuduk, anggota wajib. Pertama adalah apa? Nak kata apa, orang kata Islam ni menitik beratkan tentang kebersihan tu. Allah mewajibkan berwuduk untuk bersolat. Apabila kamu hendak bersolat, hendaklah kamu, padahal kamu berhadas kecil, maka basuhlah muka kamu, basuh muka. Lepas tu, dan kedua belah tangan hingga ke siku, meliputi siku. Sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Yang ni kita akan bahaskan lah nanti ni, anggota-anggota wuduk ni. Dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Selain daripada tu adalah sunat. Contoh kumur, basuh telinga, yang tu sunat. Baik. Kedua, kesaan supaya mandi pada keadaan tertentu. Allah mewajibkan mandi dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti dalam surah Al-Ma'idah juga. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu dalam keadaan berjunub, yakni berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tanggungjawab setiap Muslim kepada Allah ialah mandi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu dengan basuh kepala dan badannya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Baik. Yang ketiga, perintah supaya memotong kuku, membersihkan gigi dan pakaian. Baik. 5 perkara
5 perkara yang menjadi fitrah kita adalah fitrah kita sebagai manusia menjaga kebersihan. Pertama adalah khamsun minal fitrah al-khitan wal istihdad wa natful ibt wa taqlimul azfar wa qassus syarib. Maksudnya apa? 5 perkara yang menjadi fitrah manusia. Apa yang nak buat? Berkhitan. Yang kedua, mencukur bulu ari-ari, bulu kemaluan. Kemudian mencabut bulu ketiak. Keempat, memotong kuku. Dan kelima, menguti misai. Benda ni benda yang basic untuk kita jaga kekemasan diri tu. Kita boleh tengok orang tu tak kemas, kuku panjang, misai tak trim, janggut tak apalah panjang, tapi dia kena jaga. Jangan taruh janggut panjang lepas tu dia tak jaga, dia akan memburukkan imej Islam. Nampak janggut panjang kena sikat, jaga elok. Macam misai kena potong kan, bagi apa, mencukur apa, bukanlah potong lah kan, bagi menipis, bagi nampak kemas sikit kan. Baik, lepas tu bulu ketiak, walaupun orang tak tengok bulu ketiak kita kan, sebab kadang-kadang bulu ketiak pun boleh menyebabkan bau. Wallahualam lah, saya tak tahulah benda tu, ni saya mereka lah kan. Cukup bulu ari-ari. Okey, baik. Kemudian Rasulullah sabda lagi apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Maksud dia apa? Maksud Nabi kata apa? Sekiranya tidak membebankan umat aku akan memerintahkan mereka supaya bersugi setiap kali nak bersolat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dia apa? Kalau benda ni, kalau Rasulullah orang kata tak membebankan umat Nabi Muhammad, Rasulullah nak suruh kita bersiwak, bersugi ataupun beruih gigi lah sebelum solat. Lah ni kita dah beruih gigi kan sebelum solat kan. Menurut riwayat lain daripada Imam Ahmad, pada akhir hadis tersebut, setiap kali berwuduk, setiap kali berwuduk tu kena apa orang kata? Kena, kalau Nabi kata kalau tak menyusahkan umat aku, mesti aku dah suruh, aku akan memerintahkan mereka supaya bersugi setiap kali bersolat, ataupun dalam riwayat lain setiap kali berwuduk. Baik. Kemudian firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Pakaian kamu hendaklah dibersihkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, kamu akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu, maka perkemaskanlah peralatan dan pakaianmu hingga kamu dikenali di kalangan orang ramai. Maksudnya janganlah perkemas badan, perkemas pakaian, bau sedap, bukanlah bau wangi sangat sampai mengganggu orang. Sedang-sedang lah kan, sedang-sedang, jangan busuk, tak bau apa okey kan. Kita bau tu, bila bau tu tak seronok, bau yang busuk tu tak seronok kan. Baik, sungguhnya Allah tidak suka pada perkataan yang perbuatan yang keji dan keterlaluan. Baik. Kemudian Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri, menjaga kebersihan diri. Baik. Islam menganggap bersuci itu sebagai sebahagian daripada iman. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah ciri-ciri keimanan. Orang yang beriman semestinya akan jaga kebersihan. Sebab apa? Sebab
Ni benda yang basic, benda basic yang kita kena jaga kat dalam diri kita. Jaga diri, benda basic. Jaga kebersihan kita. Kadang-kadang ada orang kata apa, oh dia ni mengaji agama mesti kotor, orang Islam mesti kotor. Ada kan macam tu? Kita nak tunjuk orang Islam kita jaga kebersihan kita, jaga diri kita, apa, persekitaran kita kan. Jangan buang sampah merata-rata kan. Baik. Hikmah pensyariatan bersuci. Okey. Kemudian kita akan tengok hikmah syariatnya pensyariatan bersuci. Islam telah mensyariatkan bersuci kerana hikmah yang banyak. Sebahagiannya adalah, pertama, bersuci adalah tuntutan fitrah. Fitrah kita yang sihat, manusia yang normal, kita akan sukakan kebersihan. Manusia cenderung kepada kebersihan secara tabi'i. Manusia tidak suka secara serta menjauhkan diri daripada kotor. Oleh sebab Islam adalah agama fitrah, maka secara tabi'inya, secara fitrahnya, ia memerintahkan manusia supaya bersuci dan menjaga kebersihan. Ya, kita suka benda bersih, makanan kita nak bersih. Tapi mungkin ada setengah orang, dia malas, dia tak berkisah. Rumah terabak kan, katil, tilam, selerak, kotor. Kita umat Islam tak boleh macam tu. Kena jaga kebersihan. Kedua, memelihara kemuliaan dan kehebatan individu Muslim. Islam adalah agama yang sangat ambil berat dalam menjaga kemuliaan dan kehebatan individu. Maka Islam memerintahkan individu tu, kita setiap daripada untuk jaga kebersihan. Bila kita jaga kebersihan, maka kemuliaan kita akan terjagalah, maruah kita akan terjaga. Kita tak suka orang kata kat kita, orang mai kita dalam keadaan selesa. Bukan orang je, kita pun tak selesa kalau kita pergi dekat orang yang kotor. Okay, kan? Oleh sebab itu Islam memerintahkan, bukan untuk apa, untuk jaga kemuliaan kita, untuk bagi orang selesa dengan kita, tambah-tambah pendakwah. Kena jaga kebersihan, kemasan kan. Kemudian ketiga, memelihara kesihatan. Bersih ni jaga kesihatan lah. Tempat kotor, rumah kotor, baju kotor akan membawa kepada penyakit, kuman, apa semua, Allah alam. Keempat, berdiri menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Ni masa solat contohnya, kita bersih daripada hadas kecil, hadas besar dan najis-najis yang kita nampak lah. Najis yang kita nampak contoh macam tai ke apa ke kan. Kita kena jaga semua tu kan. Kalau kita boleh pergi berjalan-jalan, Aeon, Tesco, pakai cantik-cantik, main nak menghadap Allah, busuk kan, tak kemas apa. Paling kurang apa orang kata, kemas lah, kemas. Kita nak jumpa apa, contoh Perdana Menteri ke kan, nak jumpa tak ya Perdana Menteri, bos cukup lah, bos tempat kerja panggil kita nak jumpa, pakai betai dengan kasut apa semua kan. Taklah suruh, bukanlah kita suruh nak pakai kasut, nak semayang pakai kasut dah, bukan macam tu. Cuma kemas lah, cantik kan, tertib. Baik. Kemudian kita akan masuk air yang boleh dibuat bersuci. Ayat yang kita boleh guna untuk bersuci. Air yang boleh dibuat bersuci adalah air hujan, laut, perigi, sungai, mata air dan salji. Tengok ayat hujan, laut, perigi, telaga lah, sungai, mata air dan salji. Semua ayat tersebut tergolong dalam dua kategori, iaitu yang turun daripada langit dan air yang keluar daripada bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami menurunkan dari langit air yang bersih dan suci. Dan Allah berfirman lagi, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan ingatlah ketika ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan diri kamu dengannya.
Allah turunkan air selain daripada makan minum kita adalah untuk kita bersihkan diri dengan air tersebut. Ada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalil wa nahmilu ma'ana al-qalil qalila min al-ma' fa in tawadda'na bih 'atishna afa natawadda'u bima'il bahr." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu." Maksudnya apa? Wahai Rasulullah, sahabat tu tanya. Wahai Rasulullah, sahabat tu tanya, kami belayar di laut dan membawa air yang sikit. Bawa sikit je. Kalau kami ambil air semayang berwuduk dengan apa? Dengan Allah, dengan air tu, atishna. Kami dahaga. Kami tak ada air nak minum, akan dahaga, kan? Adakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Kan? Dia kata dia belayar di laut. Jadi dia tanya, boleh tak berwuduk dengan air laut? Rasulullah menjawab, airnya suci dan bangkainya halal. Air laut tu suci dan bangkai dalamnya halal. Contoh ikan lah, kita boleh makan ikan tanpa sembelih. Ikan kecil tu kan, kita boleh makan tanpa sembelih. Jadi bangkainya halal. Udang, ketam, itu pada segi mazhab lain ada perbincangan dia, tapi tak ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Okey, baik. Maksud bangkainya halal adalah ikan atau seumpamanya yang mati dalam laut boleh dimakan tanpa disembelih. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa setakat ni saja untuk hari ini. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan belajar tentang bahagian-bahagian air. Kita tak ambil banyak sangat sebab takut lama sangat, susah kita nak nak fokus. Bahagian-bahagian air kita akan tengok air yang suci yang menyucikan, kemudian apa lagi air yang suci menyucikan tapi makruh menggunakan dia. Dia sucikan tapi makruh guna dia. Ada air yang suci tapi tidak menyucikan, air yang suci tapi dia bukan menyucikan. Kemudian air apa? Air mutanajis. Okey, baik, nanti kita akan tengok semua ni, panjang juga ni kan. Baik, nanti kita akan sambung muka surat insya-Allah tentang bahagian-bahagian ayat muka surat 131 insya-Allah. Saya rasa setakat ni saja untuk kali ni. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi pada waktu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.